Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Saya tengok ada hujan lebat tuan-tuan. Jadi agak ramailah tak dan mai. Tapi saya tengok macam ada masak banyak tu, ada tahlil. Satgi dia pemai kot tu. Baik, rugilah tak dapat kenduri tuan-tuan. Sayanglah tak datang. Baik, jadi tuan-tuan, ada satu abang di sini pun selalu ada. Apa nama tu? Mana? Apa dia? Oh, quarantine sebab apa? Oh. Jadi dekat kuarantin rumah lah. Tak ada di sini lah. Tak apalah. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi insya-Allah malam ni kita ada tahlil lepas isyak. Jadi masuk isyak je kita berhenti. Kita terus lepas isyak kita akan buat tahlil. Baik, tuan-tuan ingat tak kita berhenti di mana ni? Sebab yang duk ingat abang. Ya, betul. Baik. Jadi kita berada pada babul muraqabah. Muraqabah ni maksud dia pengawasan Allah. Allah mengawas kita 24 jam. Selagi mana kita hidup, Allah mengawas. Muraqabah, kita merasai pengawasan Allah. Jadi kita berada di hadis yang ke-60. Kalau untuk bab ni hadis yang pertama lah. Jadi ceritanya saya ringkaskan. Kita habiskan, insya-Allah hari ni habis. Tajuk ni hari ni boleh habis. Ceritanya pada satu ketika, hadis ni disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar radhiyallahu an cerita pada satu hari para sahabat Nabi ni duduk di bersama dengan Nabi SAW, duduk di sekeliling Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki ni bajunya sangat putih. Putih, seputih-putihnya. Syadidu bayadis thiyab, sangat putih. Kemudian syadidu sawadi sya'r, rambut dia hitam pekat. Ini tanda dia apa? Tanda dia bukan daripada orang jauh. Kalau dia Arab ni bila jalan dia ada debu melekat di badan ataupun di rambut. Tapi lelaki ni baju dia putih bersih, seputih-putihnya, dan rambut dia sehitam-hitamnya rambut dia. Dan kata Sayyidina Umar, tak nampak kesan dia ni mai daripada jauh. Tak nampak kesan mai daripada jauh. Sebab orang Arab, Mekah Madinah tu jauh, antara kota ni jauh, dan mereka dibatasi oleh padang pasir yang sangat luas. Macam Mekah dengan Madinah, padang pasir dia 500 km tuan-tuan, jauh tu. Jadi satu kota ke satu kota tu dibatasi oleh padang pasir yang luas. Tapi pelik lelaki ni. Sebab apa? Tak nampak langsung debu. Tak nampak. Dia ni mai pada jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada sahabat yang kenal. Sahabat seorang pun tak kenal dia. Jadi ceritanya dia pun duduk dekat Nabi SAW dan dia tanya soalan kan. Yang pertama dia tanya, fa akhbirni anil Islam. Dia duduk dekat dengan Nabi sampai bertemu dua paha. Dia duduk macam kita duduk tahiyat awal tu. Rasulullah duduk macam tu dan dia pun duduk macam tu. Jadi bila bertemu dua paha Nabi dengan paha dia, lutut Nabi dengan lutut dia bertemu, dan dia meletakkan dua tangannya di atas paha dia.
Kemudian dia tanya pada Nabi SAW, fa akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah pun cerita yang rukun Islam tu kan, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan semayang, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan dan haji bila mampu. Bila Nabi SAW jawab, dia kata apa? Sadaqta, benar. Ataupun kalau bahasa kita, betul lah, betul. Jadi peliklah, sahabat Nabi semua pakat pelik. Pasal apa? Dia tanya, lepas tu dia kata betul. Macam dia cikgu pula. Cikgu kan, kalau cikgu tanya kita soalan 2 kali 2 apa, kita kata 4. Cikgu kata betul. Jadi peliklah sahabat Nabi. Dia pun tak kenal siapa dia. Tanya soalan, bila Nabi jawab, dia kata sadaqta, betul. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pelik, dia tanya, lepas tu dia kata betul. Baik, kemudian terus lagi dia tanya tentang iman. Kita pun bahas dah. Bila dia tanya pada Nabi SAW tentang iman, maka Rasulullah pun sebut rukun iman tu, yang 6 tu. Antuk minabillah, kamu beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. 6. Dia pun kata sadaqta, benar. Baru kita nak sambung. Dia tanya yang ketiga. Soalan Jibril ni, orang ni tuan-tuan siapa dia? Nanti kita sebutlah siapa dia. Sahabat semua tak tahu ni. Pelik. Sebab dia tanya dan dia kata betul. Kemudian sambungan hadis ni, berkata lelaki misteri ni lah, fa akhbirni anil ihsan, cerita tentang ihsan. Ihsan ni apa pula? Tadi Islam, iman, lepas tu ihsan. Ihsan ni apa? Kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Betul di situ kan? Kita berhenti. Kamu sembah Allah seolah-olah melihat Allah. Ataupun fa illam takun tarah, kalau kita tak mampu capai tahap tu, fa innahu yarak, kita beribadah, kita merasai Allah melihat kita. Tuan-tuan, ihsan ni paling tinggi tuan-tuan. Pertama kita panggil orang Muslim, orang Islam. Yang ni peringkat asas tuan-tuan. Orang mengucap Islam lah, walaupun dia tak semayang. Betul tak? Kita nampak zahir je. Nampak orang tu semayang, Islam lah. Nampak orang tu puasa, Islam lah. Kalau dia mengucap, dia Islam. Islam ni merujuk kepada amalan zahir. Nampak zahir je kita kata Islam. Ini martabat paling rendah dalam Islam. Dia sebut sebagai Muslim ataupun orang Islam. Dia naik martabat tinggi lagi, Muslim ni, dia naik martabat tinggi sikit pada Muslim. Dia pergi kepada martabat iman. Dia panggil mukmin. Mukmin lebih tinggi pada Muslim. Mukmin ni tinggi lah, orang yang beriman. Sebab apa? Orang yang beriman ni, dia merasai jiwa dia tu, dia beriman yang 6 tu. Dan 6 ini memenuhi jiwa dia. Dia terasa tuan-tuan dalam hati dia. Contoh tuan-tuan, dia beriman dengan qada dan qadar. Orang beriman ni, kalaulah kita semua beriman tuan-tuan, kalau orang yang capai keimanan yang sebenar, kalau dia ditimpa musibah, hati dia tenang. Semua ni dah ditetapkan dalam ketentuan Allah sejak azali lagi. Sebab apa? Dia yakin benda ni tak dapat elak. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bila iman dia tinggi. Ada orang kita percaya tuan-tuan, tapi kadang-kadang bila kita kena musibah, kita marah-marah, kadang-kadang kita tension. Bukan kita tak beriman. Maksud dia, pengaruh kepercayaan tu tidak memenuhi jiwa kita, tidak memberi bekas dalam jiwa kita. Contoh yang lain tuan-tuan, kita beriman, termasuk dalam rukun iman tu adalah apa? Percaya kepada malaikat. Contohnya malaikat. Orang yang jiwa dia penuh, yakin sungguh, beriman sungguh, dan iman tu memenuhi jiwa dia, dia rasa sungguh malaikat yang ada dekat dia tu raqibun atid. Betul tak? Quran sebut, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita lafaz apa-apa pun melainkan ada raqib dan atid.
Kalau orang yang betul-betul beriman ni, tahu ada raqib atid ni, malu nak buat maksiat. Kalau dia punya keimanan tu memenuhi jiwa dia. Macam mana nak sebut? Tuan-tuan pun tahu kan, macam kita takut hantu, tuan-tuan kan? Betul tak? Orang cerita kita hantu, malam nanti kita nak tidur, tak boleh tidur. Kita rasa hantu tu ada dekat kita, contohnya lah. Orang cerita hantu pelik-pelik, tuan-tuan, kita rasa nak tidur, payah nak tidur, tuan-tuan. Tak sedap hati. Padahal tak ada hantu pun. Pernah kan? Kadang-kadang kita takut hantu, malam nak tidur tak sedap pasal takut hantu. Tapi sampai ke pagi tak nampak hantu pun. Betul tak? Selalu dah waktu kecil dulu ke, kalau kita takut hantu, tuan-tuan punya takut. Tapi habuk pun kita tak tengok dia sampai ke pagi. Perasaan tu, tuan-tuan. Siapa perasaan dia yakin ada raqib dan atid ni, nak buat maksiat malu. Pasal malaikat catat. Ni ada raqib atid. Kita semua percaya, tapi iman di hati tu, kesan keimanan tu, bagaimana iman tu memberi pengaruh pada jiwa kita, tu mukmin sebenar tu. Contoh yang lain, kita beriman pada Allah, tuan-tuan. Beriman pada Allah. Kalau Muslim tadi, tuan-tuan, dia tak sampai ni. Muslim, orang Muslim dia Islam, tapi iman dia tidak memenuhi jiwa dia, tidak memberi pengaruh. Itu yang bila jadi musibah dia boleh jadi macam-macam. Dia tak takut melakukan maksiat. Dia tak fikir hari kiamat. Ada hari kiamat, ada dosa, ada pahala. Ramai orang Islam kan, tapi tak fikir dosa pahala. Dia bukan kafir, dia Islam. Tapi pengaruh keimanan tu tidak boleh membentuk jiwa dia. Jadi dia bukan mukmin sebenar. Dia orang Islam sahaja, bukan mukmin sebenar. Contoh yang lain, tuan-tuan, kita beriman dengan Allah. Kan rukun iman yang pertama, antu'mina billah. Kita beriman pada Allah. Tapi tuan-tuan, kita tahu bila kita sebut kita beriman pada Allah daripada kita kecil lagi, tuan-tuan. Allah ni Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Maha pemurah, Maha penyayang, pengampun. Dan Allah Ta'ala juga azabnya sangatlah pedih. Paling berkuasa mutlak, paling agung, tidak ada batasan. Tuan-tuan, kalau orang betul-betul beriman ni, iman pada Allah ni memenuhi jiwa dia dan perasaan dan fikiran dia. Quran sebut, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang betul-betul beriman pada Allah ni capai keimanan sebenar. Sebut nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sebut Allah, hati bergetar. Boleh ceklah, tuan-tuan, kita dah capai iman, hakikat keimanan yang sebenar, ataupun kita ni masih lagi berusaha ke arah tu. Sebut Allah, bergetar hati. Sebahagian sahabat Nabi bila nak semayang tu bergetar. Nak semayang bergetar. Macam kita lah, tuan-tuan, kita nak pergi menghadap orang besar-besar kan, betul tak? Nak pergi menghadap Perdana Menteri ke, nak menghadap apa ke, tuan-tuan, kadang-kadang dalam hati ni timbul juga rasa, betul tak? Panggilan masuk TV ke, depan Perdana Menteri, cakap dengan Perdana Menteri ke, hati ni kadang-kadang timbul juga perasaan tu. Depan orang ramai ke, betul tak? Ada orang naik atas pentas takut. Pasal depan orang ramai, malu, takut duduk atas pentas. Ini nak menghadap Allah, tuan-tuan. Sebab tu ada sahabat Nabi bila nak menghadap Allah tu getar, takut. Imam Al-Auza'i rahimahullah, dia sembahyang tahajud, basah sejadah dia, menangis kerana takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebut nama Allah, takut. Seperti mana kita, kalau kita takut hantu, orang sebut hantu, kita takut. Baik, jadi tuan-tuan, itu iman yang sebenar. Iman ni paling tinggi ni. Dan antara hakikat iman yang tinggi lagi, tuan-tuan, iman yang sebenar ni, orang yang betul-betul mencapai darjat iman yang sebenar, mukmin yang sebenar ni, dalam hadis yang lain Nabi sebut SAW, ni contoh, tuan-tuan, yang capai mukmin yang sebenar. Ihsan lagi tinggi, tuan-tuan. Ihsan lagi tinggi lagi, dipanggil muhsin. Muhsin lagi tinggi. Muhsin lebih tinggi daripada iman. Nak capai, kalau Muslim, insya-Allah kita semua Muslim lah, tuan-tuan. Tapi nak capai hakikat keimanan yang sempurna, kita sedang berusaha ke arah dia, tuan-tuan. Saya tak pasti, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang dah capai. Kalau saya pun belum pergi, tuan-tuan. Sedang berusaha ke arah tu. Baik, jadi tuan-tuan, antara ciri orang Islam yang lain lah. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna, tidak beriman, Nabi sebut,
bukan maksud dia kafir. Nabi sebut tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia kasih saudaranya seperti dia kasih dirinya. Bukanlah maksud tak beriman ni kafir, bukan. Tidak sempurna iman, belum mencapai hakikat keimanan yang sebenar-benarnya, mukmin yang sebenar tu, tuan-tuan. Sehinggalah kita kasih saudara kita macam kita kasih diri kita. Mana dia apa? Kalau saudara kita dapat kerja gaji sebulan 10,000, kita seronok, alhamdulillah. Bukan dengki, seronok. Macam kita yang dapat. Betul tak? Kalau kawan kita buat bisnes jadi, betul tak? Buat bisnes jadi, kita seronok, tuan-tuan. Macam kita yang dapat. Oh ni baru betul. Tapi kadang-kadang kita sedih bila tengok member berjaya, dengki. Ada, tuan-tuan? Betul tak? Orang yang dengki dengan orang ada. Kawan saya berniaga, dia buat berniaga bisnes MLM. Dia dapat 10,000, 11,000 sebulan. Ada dia punya member tu dapat sebulan 30,000 sebulan, tuan-tuan. Sebulan 30,000. Ada yang seorang lagi sebulan 60,000. Saya, tuan-tuan, bila dengar, tuan-tuan, kita patut bila dengar dia cerita, kita seronok macam kita yang dapat. Ada orang, tuan-tuan, kadang-kadang tengok orang berniaga jadi, tuan-tuan, dia dengki. Macam-macam dia buat, tuan-tuan, nak kenal kawan dia. Tak boleh tengok orang senang. Ni bukanlah orang kafir, orang yang tak capai keimanan yang sebenar. Dan kalaulah sahabat kita ditimpa musibah, anak dia sakit ke, dia jatuh motor ke, dia kena COVID ke, apa-apa benda lah, tuan-tuan, dalam hati kita ni, Allah kesian, macam kita yang kena. Empati kan, kita rasa macam kita yang kena, sedih, kesian hamba Allah ni, kesian dia kena susah. Empati, tuan-tuan. Tapi ada orang kadang-kadang dia dengki, kawan tu kena, dalam hati dia seronok. Katakan dia tak suka kawan tu, tiba-tiba kawan tu kena COVID, dia seronok lah hati dia, padan muka dia seronok. Ni bukan orang beriman sebenar. Dia syok, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, dia musuh dengan orang. Saya dulu aksiden jatuh tangan, patah tangan. Ada orang yang tak suka dengan saya tu, ada. Orang yang tak suka ni orang yang mempunyai akidah masalah lah. Kita kuliah, kita tegur, betulkan akidah balik. Dia akidah dia merapu, salah. Kita aksiden patah tangan, dia punya seronok, tuan-tuan, siap buat kenduri lagi. Takut betul. Seronok kita aksiden patah tangan. Saya tahu pasal kawan saya bagi tahu, kata depa seronok. Saya aksiden patah tangan, siap buat kenduri lagi, syok. Tapi lah ni saya sihat, saya kuliah balik, pening balik lah, tuan-tuan. Ada orang macam tu. Hukum dia haram lah. Haram hukum dia menzahirkan kegembiraan di atas musibah orang lain. Haram hukum dia. Dia ada istilah, saya lupa nama dia. Kawan kita kena musibah, kita seronok. Kita seronok, alhamdulillah. Kita seronok, kita senyum, padan muka dia. Kita zahirkan keseronokan. Itu haram. Itu ciri-ciri orang yang tak sempurna iman dia. Boleh lah. Contoh yang lain, tuan-tuan. Kita pergi ihsan, tuan-tuan. Jadi ihsan ni lebih tinggi lagi. Ihsan atas pada iman. Tadi Muslim, kat bawah, kebanyakan orang Islam Muslim lah. Tinggi sikit mukmin, tinggi lagi muhsin. Muhsin ni lagi tinggi lah, tuan-tuan. Tinggi dia macam mana? Masa dia semayang ke, masa dia puasa ke, masa dia keluar zakat ke, masa dia sedekah ke, masa dia baca Quran ke, seolah-olah dia melihat Allah. Bukan lihat zat Allah, tuan-tuan, tapi dengan mata hati, tuan-tuan, basirah. Macam mana nak sebut? Dengan perasaan dia, tuan-tuan. Bukan melihat dengan mata, melihat dengan mata hati, tuan-tuan. Benda ni nak cerita tak boleh, tuan-tuan, sebab benda ni bukan benda cerita. Dia panggil benda zauqiyah. Tuan-tuan mengaji bab tasawuf ke, bab tasawuf kan, ilmu-ilmu bab hati, disebut panggil zauqiyah. Hati tu, mata hati, bukan mata kepala. Mata kepala ni saya nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak saya, kita nampak benda. Mata kita ni mana boleh tengok Allah, tuan-tuan? Tak mampu. Ni tengok dengan mata hati. Dengan mata hati ni dia nampak, tuan-tuan. Nak sebut susah, tuan-tuan. Macam mana nak sebut, tuan-tuan? Orang yang capai makam tu saja dia tahu macam mana rasa. Gitulah, tuan-tuan. Tapi dengan mata hati dia, dia melihat Allah. Dengan basirah mata hati dia. Kalau dia tak capai makam tu, fa innahu yara, dia rasa Allah Taala lihat dia masa dia beribadah. Kalau tuan-tuan mengaji dalam kitab-kitab tasawuf, ngajilah kitab apa pun, tuan-tuan, orang tarikat dan sebagainya. Ni tarikat yang betul, tuan-tuan, bukan tarikat yang sesat. Tarikat ni banyak yang betul, tapi yang sesat pun agak banyak, tuan-tuan. Jadi nak ambil tarikat ni, pastikan tok guru yang masyhur lah, terkenal lah.
Macam dulu Tuan Guru Haji Sabran, tuan kenal kot tu, Haji Sabran Asmawi, tarekat Samaniyah. Tuan Guru Mak Saman Kati, Samaniyah. Tuan Guru apa? Ada di apa? Pondok Patih tu. Apa nama Tok Patih orang panggil kan? Tok Patih. Samaniyah. Jadi tuan-tuan, banyak tarekat, ada yang Naqsyabandiyah, adanya Dr. Jahid Siddiq, penasihat tarekat Malaysia. Dia Naqsyabandiyah Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah. Hebat ni tuan-tuan ni, penasihat tarekat Malaysia. Baik, tuan-tuan mengajilah kitab-kitab yang tinggi macam Ibnu Ajibah ke, dia akan sebut tuan-tuan, apa? Ka'an apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita sembah Allah seolah-olah kita melihat Allah ni. Dia panggil fana. Fana fillah. Bisa dengar fana tu? Ni istilah fana, orang sebut fana kan. Fana ni orang yang fana ni maksud dia binasa. Diri, jiwa dia ni binasa. Hilanglah diri dia tu. Dia hanya melihat Allah. Dia tak tengok diri dia dah. Nak cerita susah tuan-tuan. Tapi gitulah orang yang fana ni, dia tidak lagi melihat dunia, bahkan dia tak tengok diri dia dah. Mata hati dia hanya tawajuh kepada Allah. Sehingga kadang-kadang dia pingsan. Kadang-kadang dia pingsan. Kadang-kadang dia tak sedar diri. Kadang-kadang. Kerana fana tu. Kerana takutnya pada Allah, kerana dia melihat kebesaran Allah, dia pingsan. Kadang-kadang kan sahabat Nabi macam Sayyidina Umar, kadang-kadang dia pingsan dia. Bukan pingsan saja tak, kerana takutkan Allah. Itu fana lah tu. Fana fillah. Fana fillah ni, mata hati dia hanya melihat Allah, sehingga kan dia tak tengok diri dia. Diri dia fana, hapus. Ada maksud dia, hapus diri dia. Dunia apatah lagi. Kalau kita nak capai fana ni susah lah tuan-tuan. Kalau kita mudah tengok dunia, betul tak? Kita tengok dunia, hati kita dunia saja tuan-tuan. Buka mata dunia, pejam mata dunia. Betul tak? Dah beli baru, kereta baru, nanti tengok member beli kereta ni teringin. Dah beli motor tuan-tuan, tengok motor Y16, kita nak beli Y16. Dunia saja tuan-tuan. Dah beli Y16, tengok Dozu pula, mahal lagi tu. Minat pula nak beli, hati dunia. Saya sebut diri saya lah tuan-tuan. Kita ni kadang pejam mata dunia, buka mata dunia tuan-tuan. Jangan kita nak capai fana macam mana tuan-tuan. Fana ni diri dia pun dah tak nampak tawajuh pada Allah. Kalau diri kita penuh dengan dunia, memang tak capailah makam fana tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian fana itu fana. Dia mata hatinya hanya tawajuh pada Allah. Yang kedua, ini dia kata, kalau kamu tak tengok, fa illam takun tarah, kalau kamu tak tengok, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kata Dr. Jahid Siddiq. Inilah penasihat tarekat Malaysia ni disebut. Makna dia orang yang keluar daripada apa? Fana tu. Lepas dia fana ni bukan selama-lamanya. Mungkin dia jadi dalam 25 minit, mungkin dalam sejam, mungkin setengah jam. Fana ni berlaku sekejap. Tapi orang yang fana ni, dia rasa nikmat yang kita tak boleh sebut, dia saja yang dapat merasai. Jiwa dia melihat, mata hati dia melihat Allah. Jadi melihat bukan melihat zat, melihat kebesaran, keagungan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila dia keluar daripada fana ni, dia akan pergi kepada baqa' billah. Baqa' billah ni apa pula? Fana fillah tu paling tinggi. Fana fillah paling tinggi. Baqa' billah nombor 2 tinggi. Baqa' billah ni dalam hidup dia, selagi mana dia hidup, dia rasa Allah melihat dia. Duduk dalam ni dia rasa Allah melihat dia. Dia naik motor rasa Allah melihat dia. Dia naik kereta dia rasa Allah melihat dia. Dia rasa Allah melihat dia 24 jam. Ini baqa' billah. Apa nama baqa' billah? Kekal bersama Allah. Kekal dengan Allah, bukan dengan zat Allah tu. Kekal perasaan dia, rasa Allah tengok dia. Ini makam yang kedua tuan-tuan. Setelah fana lagi tinggilah. Baik. Jadi tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, nak sebut cerita tentang, kita boleh nilai diri kita lah tuan-tuan, di mana martabat kita di dalam Islam ataupun di sisi Allah, bagaimana martabat kita. Ada dalam satu hadis Nabi riwayat Imam At-Tabrani tuan-tuan. Hadis ni menarik untuk kita sama-sama, dia ada kaitan dengan inilah tuan-tuan. Untuk kita nilai kita ni muslim ke, mukmin ke, muhsin ke. Yang mana Nabi SAW satu ketika ada seorang sahabat Nabi. Hadis ni riwayat Imam Tabrani. Seorang sahabat Nabi nama dia Al-Harith bin Malik Al-Ansari. Annahu marra bin Nabi SAW. Satu hari dia berjalan bertemu dengan Nabi lah. Dia berjalan melalui Nabi SAW.
Bila Nabi tengok dia, maka Nabi pun kata pada dia, kaifa asbahta ya Harithah. Nabi tanya dia soalan. Nabi SAW tanya dia soalan, kata Nabi, bagaimana engkau pada pagi hari ini, wahai Harithah? Wahai Harithah, pagi ni macam mana hang? Macam mana keadaan? Kalau kita tuan-tuan, orang tanya kita macam mana keadaan ini? Oh, baik, untung banyak, badan sihat. Biasanya kita jawab tu lah tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan, anak pun okey, kereta pun elok, semalam baru beli kereta baru, motor baru. Itulah kalau orang tanya bagaimana keadaan kita, okey, semua baik, tak ada apa. Tapi ni tuan-tuan, ni tengok macam mana kita panggil ahli hakikat ke makrifat ke, orang yang tinggi hakikat makrifat dia. Sahabat Nabi ni yang paling tinggi lah tuan-tuan. Mana boleh kita menandingi sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi tanya dia, kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana hang pada pagi ini? Bagaimana keadaan? Bagaimana kau berpagi-pagi, wahai Harithah? Kata Harithah, asbahtu mu'minan haqqa. Kata Harithah, aku berpagi-pagi dalam keadaan beriman dengan sebenar-benarnya. Iman yang paling tinggi ya. Mungkin muhsin lah tuan-tuan. Muhsin juga mukmin. Muhsin juga mukmin. Tidak semua orang mukmin itu muhsin. Tapi orang muhsin mesti mukmin, mesti muslim. Faham tak? Orang mukmin belum tentu muhsin, tapi orang mukmin pasti muslim. Orang muslim belum tentu lagi mukmin, belum tentu lagi muhsin. Ini disebut ni aku beriman dengan sebenar-benarnya. Ini makam tinggi lah tuan-tuan. Makam keimanan yang paling tinggi. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila disebut macam tu, asbahtu mu'minan haqqa, kata Nabi SAW, unzur ma taqul. Wahai Harithah, perhatikan hang cakap apa ni. Perhatikan apa yang hang cakap ni. Sebab dia sebut, dia beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi Nabi tu perhatikan. Betul ke ni yang hang cakap ni? Perhatikan apa yang hang cakap ni. Sebab tinggi ni. Kita kata kita beriman dengan sebenar-benarnya, ni tinggi ni. Makam keimanan yang tertinggi. Mungkin muhsin, sampai ke muhsin. Maka kata Harithah, kemudian Nabi sambung lagi, fa inna likulli syai'in haqiqah fama haqiqatu imanik. Kata Nabi SAW, setiap perkara itu ada hakikat dia. Ada hakikat dia. Rahsia dia. Intipati dia. Rasa di sebaliknya. Setiap benda tu ada rahsia di sebaliknya. Intinya, isi dia yang sebenar tu. Fama haqiqatu imanik. Apakah rahsia? Ataupun apa? Isi sebenar. Hakikat sebenar iman kamu. Ni cerita. Kamu kata kamu beriman dengan sebenar-benarnya. Bagaimana rahsia keimanan tu? Apa intipati, saripati iman kamu tu? Sehingga disebut kamu beriman dengan sebenar-benarnya. Baik tuan-tuan. Jawab Harithah. Harithah kata, Harithah jawab pada Nabi SAW, Asbah apa? Azaftu nafsi anid dunya. Pagi-pagi aku bangun, jiwa aku ni lari daripada dunia. Mana dia dalam hati ni tak fikir dunia tuan-tuan. Kita boleh pakai kereta, boleh pakai motor, tapi jangan jadikan kereta dan motor dalam hati kita. Maksud dia kalau jadi apa-apa kat motor kereta, kita runsing kepala tuan-tuan. Jadi dalam hati kita tuan-tuan. Kereta dan motor letak dalam hati kita. Rumah, harta kita letak dalam hati. Sehingga bila harta tu hilang, kita susah hati berhari-hari tuan-tuan. Jangan letakkan harta di dalam hati, letak di tangan tuan-tuan. Jiwa jangan. Jiwa, biar harta yang kita ada ni kat luar je tuan-tuan. Mana takut kita buat bisnes tuan-tuan, rugi 120,000 contohnya lah. Bila kita tak letakkan duit tu di tangan kita tuan-tuan, lapang hati. Tak apa, usaha lain. Jangan letakkan di hati, letak di tangan. Kita hilang duit ke apa tuan-tuan, betul tak? Baru beli motor ke hilang ke tuan-tuan. Ataupun na'udzubillah, kita kematian orang yang kita sayang, betul tak? Anak ke isteri, orang yang kita sayang, tiba-tiba Allah ambil tuan-tuan. Jangan, sayang sedih tuan-tuan. Tapi janganlah jadikan segala-galanya sehingga hilang tuan-tuan, seolah-olah dunia kita dah hilang tuan-tuan. Baik. Jadi kata Harithah, jiwa aku ni lari daripada dunia. Dalam hati dia, perasaan dia lari pada dunia, tak nak dunia. Dunia ni di luarnya untuk keperluan saja, mengejar akhirat. Tak berada dalam hati. Kita tak disibukkan fikiran dan hati kita dengan dunia. Kemudian fa ashartu laili. Kata dia, malam aku tahajud. Malam tahajud. Wa azma'tu nahari, siang pula aku puasa. Malam tahajud, siang puasa.
Kemudian wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi baridan, dan aku seolah-olah aku melihat arasy Tuhan. Hebat tu. Seolah-olah dia melihat arasy Allah. Arasy Allah di atas langit, tuan-tuan, makhluk yang paling besar. Kata dia, seolah-olah aku melihat arasy Allah barizan, nyata di depan mataku. Hebat iman tu. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah yatadhawaruna fiha, dan aku seolah-olah aku melihat penduduk syurga sedang apa? Sedang saling ziarah menziarahi. Dia nampak. Mata kepala dia ataupun dengan basirah dia, dia nampak. Nampak ahli syurga. Pagi-pagi tu nampak ahli syurga. Dalam syurga sedang saling ziarah menziarahi. Wa ka'anni, dan seolah-olah anzuru ila ahli nar, aku melihat kepada ahli neraka, yatadaghuna fiha, seolah-olah aku ni nampak. Kenapa disebut seolah-olah? Sebab belum kiamat, tuan-tuan. Mungkin Allah perlihatkan pada dia. Kalau memang tengok, tuan-tuan, hari kiamat nanti baru tengok. Ahli syurga nanti hari kiamat. Yang kat dunia ni kalau seolah-olah ni, seolah-olah dibuka hijab, disingkap hijab. Itu disebut seolah-olah. Kita bila kita tengok ahli neraka betul-betul ni, ahli syurga, nanti kiamat nanti, tuan-tuan. Adapun di dunia kalau orang yang tengok disingkap hijab, itu disebut seolah-olah tu. Sama dengan mata hati dia, Allah singkap hijab. Pada mata dia mata basirah, sehingga dia nampak keadaan ahli neraka tu. Seolah-olah aku nampak ahli neraka ni terseksa di dalam neraka. Tuan-tuan, bila disebut macam tu, maka kata Nabi SAW, arafta ya Harithah falzam. Kata Nabi SAW, wahai Harithah, kamu telah mencapai makrifat yang tinggi lah. Kamu sudah tahu, makrifat tu tahulah. Kamu telah capai makrifat, capai makam tahu. Falzam, istiqamah lah. Jadi kita boleh cek lah, tuan-tuan, macam mana jiwa kita pada pagi hari. Kalau jiwa kita macam Harisah tadi, tuan-tuan, ini memang muhsin, mukmin, muhsin lah, tuan-tuan. Kalau belum lagi, tuan-tuan, mudah-mudahan kita berusaha ke arah tu, tuan-tuan. Kita dalam perjalanan berusaha ke arah tu. Baik, tuan-tuan, kita pergi, tuan-tuan. Kita ada lagi 8 minit. Kita pergi. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Ceritakan tentang hari kiamat. Ni orang suka lah ni, tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan, kalau nak dapat konten, buat konten di YouTube, nak banyak orang tengok tentang buat hari kiamat. Hari kiamat, Dajjal, Freemason, orang suka benda-benda tu. Jadi ceritalah tentang hari kiamat. Ni nak cerita ni, tuan-tuan. Penting hadis ni sebagai peringatan kepada kita akhir zaman ni, dan kepada ustaz-ustaz lah, tuan-tuan. Sebagai ustaz-ustaz lah yang kadang-kadang dia semangat dengan eskatologi, dia panggil ya. Eskatologi ni, ilmu ni bukan dalam Al-Quran saja, malah berada dalam Taurat, berada dalam Injil. Malah kaum-kaum lain pun ada ilmu eskatologi. Apa itu ilmu eskatologi? Ilmu yang menceritakan apa yang berlaku pada akhir umur dunia, akhir zaman ni, sebelum kiamat ni, apa yang berlaku. Itu ilmu eskatologi. Nama dia. Jadi, tuan-tuan, pada orang yang semangat lah dengan ilmu eskatologi ni, tuan-tuan, kita berpada-pada dengan hadis Nabi, tuan-tuan. Jangan kita lebih, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita semangat sangat, takut kita tersilap, tuan-tuan. Ada satu ustaz saya pernah jumpa dia, sangat semangat dia. Semangat ni jenis kita panggil semangat ni yang tak boleh bawa bincang lah, tuan-tuan. Semangat sungguh. Bila semayang apa, kita semayang jarak kan, kata habis lah Islam ni, habis lah, hancur lah Islam ni, mau hancur. Dia tengok semayang jarak, habis lah Islam ni, agenda Dajjal telah berjaya. Agenda Dajjal berjaya pula. Agenda Dajjal berjaya, Islam habis dah. Lepas tu dia kata apa, kita akan semayang macam ni sampai hari kiamat. Dia kata tak boleh dah elok. Nampak dia merapu, tuan-tuan. Ni semayang jarak ni, dia kata tak akan berubah dah sampai hari kiamat. Betul ke? Baca balik sejarah. Pada zaman Black Death panjang saya pernah sebut kat tuan-tuan tu kan, jangan kata semayang jarak, masjid boleh dikatakan semua tutup terus. Di Mesir tu, yang mati 200 juta lebih mati. 200 juta mati, tuan-tuan. Black Death lagi teruk pada kita, tuan-tuan. Tapi yang menariknya, Black Death ni macam kita juga, start pada China, tuan-tuan, pergi ke Itali. Macam Corona kan, Corona pada China, Itali kena teruk. Tapi dia kena ke Mesir pula. Mesir kan bahagian Afrika kena teruk. Ni lama lah, tuan. Cerita Black Death ni lebih kurang dalam 600 tahun yang lepas. 600 tahun. Penyakit dia lagi teruk. Siapa yang kena, dia akan naik bisui, tuan-tuan. Bisui satu badan. Bisui besar-besar. Lepas tu kulit akan jadi hitam. Badan penuh dengan nanah.
Teruk lah tuan-tuan. Memang black death ni tu panggil kematian hitam. Memang kalau kena ni seksa, sebelum mati seksa. Masjid tutup terus zaman tu. Jangan kata sembahyang jarak, tutup terus. Elok balik lepas tu tuan-tuan. Nanti dulu kita semangat pun berpada-pada lah. Tengok sejarah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Saya tengok ustaz yang kaji eskatologi ni, habislah Islam, habislah umat Islam akhir zaman. Semua pakai habislah. Kita kena nanti dulu. Tugas kita ni menyampaikan. Betul tak? Mana-mana ustaz, tugas menyampaikan. Orang nak terima ke tak terima, Islam ni takkan rosak. Sebab Islam ni milik Allah. Allah jaga dia. Kita tak perlu risau tentang Islam. Allah Ta'ala jaga Islam. Kita kena risau kita, bukan Islam. Salah tu terbalik tuan-tuan. Saya bagi contoh tuan-tuan. Nabi SAW pernah Allah perlihatkan pada Nabi. Nabi tengok di padang mahsyar. Ada Nabi ni berdiri, belakang dia umat dia. Para Nabi, para Rasul ni berdiri di padang mahsyar, belakang dia umat dia. Belah kanan beriman, belah kiri ahli neraka. Kafir lah. Nabi tengok ada Rasul yang diutuskan, yang beriman tak sampai 10. Yang lain semua neraka semua. Ada Nabi kaum dia neraka semua, bapak tak sampai 10. Ada Nabi sebut salam-salam, Nabi tengok yang beriman 2-3 orang 2-3 orang Yang lain semua ahli neraka. Ada Nabi yang dia berdakwah langsung orang tak beriman. Ada? Semua kafir. Tapi adakah Islam hancur? Oh, Islam tak hancur. Allah jaga Islam. Allah pelihara Islam sampai hari ini. Nabi Nuh tuan-tuan, Nabi Nuh kan berdakwah berapa lama? 950 tahun. 950 tahun tuan-tuan. Punya panjang Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang beriman banyak mana? 82. Yang beriman 82. Jadi tuan-tuan, yang beriman 82, 950 tahun. Kemudian datang banjir kan? Datang banjir, mati satu bumi mati. Adakah Islam mati tuan-tuan? No, Islam tak mati. Allah yang jaga agama dia. Inna dina indallahi Islam. Ni agama Allah. Allah jaga agama Allah. Tugas kita menyampaikan. Wa ma'al rasul illal balagh. Tidak ada kewajipan bagi Rasul melainkan menyampaikan. Tugas para ustaz menyampaikan. Sudah. Ni kita duk fikir nasib ni. No, bukan. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Amalkan Islam, sampaikan. Waktu kerajaan Islam jatuh tuan-tuan di Baghdad, Tatar jatuh kan, lebih kurang dalam cerita ni, lebih kurang dalam waktu itu lebih kurang dalam 800 tahun yang lepas atau 900 tahun yang lepas. Kerajaan Abbasiyah jatuh di Baghdad. Umat Islam kena sembelih 1.5 juta. 1.5 juta kena sembelih. Potong kepala, buat bukit. Kepala ni buat bukit. Sungai Tigris dengan Al-Furat merah kerana darah. Umat Islam sembelih habis, Tatar sembelih. Tak bagi kesian lah, memang tak kesian. Baitul Hikmah ni mengumpulkan kitab-kitab para ulama. Macam-macam kitab ada, ribuan kitab, mungkin puluhan ribu. Tatar bakar dan Tatar buang dalam Sungai Al-Furat. Sungai Al-Furat juga jadi hitam kerana dakwat kitab. Sebab tu ada karangan kitab Imam Syafi'i yang tak sampai pada kita. Ada karangan Imam Ghazali yang tak sampai pada kita. Dan ramai lagi ulama karangan kitab dia tak sampai pada kita. Kemungkinan yang itulah yang Tatar buang dalam tu. Sehingga kan tuan-tuan, ulama bila tengok Tatar ni, ulama kata apa? Tatar ni Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ada ulama sebut. Saya tak nafi, ada sebahagian kecil. Sebab tak dapat bayangkan betapa dahsyatnya Tatar ni. Dan masa tu seolah-olah Islam ni kira habis. Sebab Daulah Abbasiyah tu ibu kepada seluruh negara umat Islam. Dia punya pusat. Jatuh tu seolah-olah habis Islam. Tapi tuan-tuan tengok, adakah Islam mati? Tak. Bangkit kerajaan apa? Kerajaan mana? Umayyah di mana? Spanyol. 800 tahun. Jatuh tuan-tuan. Ada pula Turki Uthmaniyah tuan-tuan. Punya lama Turki Uthmaniyah. Jatuh 1924. Walaupun dah jatuh 1924, tapi kerajaan Islam masih kuat tuan-tuan. Negara Islam, Turki kuat, Pakistan kuat, Saudi kuat, walaupun banyak mengarut Saudi kali ni. Indonesia, Malaysia tuan-tuan. Islam tak mati. Allah jaga agama dia. Masalahnya kita ni tak amalkan Islam. Itu masalah. Daripada ustaz-ustaz yang semangat dengan ilmu dajjal ni, berpada-pada. Berpada-pada, jangan kita buat kerja Allah. Kita sebut benda yang kita tak tahu. Dia
Tak apa tuan-tuan panjang kat tu nak sebut tu. Tentang apa? Pendek je sebenarnya tu, cerita tentang tanda-tanda kiamat. Tapi saya nak stop sebab apa? Nanti kat situ saya nak sebut tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Boleh lah. Jadi nak cerita tu jadi panjang lah. Saya nak baca ni mudah habis ya. Tapi bila kita belajar, kita bukan sekadar baca. Tuan-tuan ni tuan-tuan baca sendiri ya. Betul tak? Tuan-tuan baca sendiri tuan-tuan mendapat. Tapi bila kita belajar, perlu pada apa yang perlu pada penerangan kena terang lah, supaya kita tahu ada kaitan baik. Tapi kalau saya nak cerita makna dia senang aja, mudah aja. Tapi untuk kita lebih jelas, nantilah akan datanglah tuan-tuan kita fokus kepada tanda-tanda besar dan tanda-tanda besar hari, tanda-tanda kecil hari kiamat. Sebab Jibril lelaki ni tanya berkenaan dengan hari kiamat pada Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan insya-Allah kita sambung di mana? Fa akhbirni anis saah. Boleh bang di fa akhbirni anis saah. Beritahu padaku tentang saah. Jadi tuan-tuan insya-Allah saat lagi kita ada tahlil. Saya tengok tak ada lagi ramai ni. Macam mana tu? Ada kono pelan-pelan pelan-pelan. Baik. Saya mohon maaf kalau ada kurangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.